Salam sejahtera anak-anak. Jadi untuk pendidikan moral tahun 6, kali ini kita berada di unit 13. Gunakanlah prasarana secara berhemah. Baiklah. Apa dia maksud prasarana? Cikgu bagi contoh. Prasarana ni adalah kemudahan. Kemudahan yang telah disediakan, contohnya seperti telefon awam, tempat penantian, tempat apa tu? Tempat, maafkan cikgu, contohnya tandas awam, taman permainan, pengangkutan awam. Ini semua prasarana, public facilities, kalau bahasa Inggeris dia. Baiklah, kita baca dahulu. Right. Pelbagai prasarana disediakan bagi membantu rakyat menikmati keselesaan hidup. Ini semua adalah kemudahan. Prasarana ni adalah kemudahan untuk keselesaan hidup kita, untuk kemudahan hidup kita. Prasarana merangkumi kesemua kemudahan awam dan perkhidmatan asas yang disediakan oleh kerajaan. Jadi prasarana ni adalah kemudahan awam untuk memudahkan kita, dan perkhidmatan asas yang disediakan oleh kerajaan. Ada juga disediakan oleh NGO, badan bukan kerajaan. Tapi secara umumnya kerajaanlah yang menyediakan kesemua kemudahan awam dan perkhidmatan asas ini. Itu sudah menjadi sudah maklum bagi kita semua. Setiap kerajaan yang ada di dunia ini akan menyediakan kemudahan awam dan perkhidmatan asas bagi rakyat dia. Antara prasarana yang disediakan termasuklah seperti yang berikut. Kamu tengok ni. Tengok gambar ni kan. Yang pertama tu apa ni? LRT kan. Ini pengangkutan awam ni. Tandas awam. Ini taman kan. Taman ke tempat perhentian bas ke? Cikgu pun tak kurang pasti. Ni pejabat pos, dan ini hospital. Ini semua kerajaan sediakan untuk kita, untuk memudahkan rakyat seperti kita ni. Baik, kita teruskan. Kesemua prasarana ini amat penting kepada masyarakat dan harus dijaga dengan sempurna. Kita yang pakai, kita yang guna, kita yang menikmatinya, kitalah yang perlu menjaganya. Namun begitu, terdapat segelintir masyarakat yang tidak menjaga dan menggunakannya dengan cara yang baik. Masalah kan? Contohnya tidak menjaga kebersihan semasa menggunakan tandas awam. Sekiranya prasarana tidak digunakan secara berhemah, masyarakat tidak akan dapat menggunakannya, lebih-lebih lagi semasa kecemasan. Kerajaan juga terpaksa memperuntukkan perbelanjaan tambahan untuk menambah baik pulihnya semula. Baiklah. Sebenarnya masalah ini adalah masalah yang sangat, macam mana cikgu nak bagi tahu, sepatutnya tidak berlaku. Ini common sense. Ini kita dapat fikir secara mudah kan. Peralatan awam, prasarana ni, kemudahan awam ni adalah untuk kegunaan kita. Kenapa pula kita perlu merosakkannya, tidak menjaganya dengan baik kan? Sedangkan dia untuk kita kan, untuk memudahkan kita. Ini menunjuk mentaliti
cara pemikiran yang tidak sihat, cara pemikiran yang bermasalah, tidak memahami apa yang perlu dilakukan, kan? Contohnya tandas awam. Ni cikgu selalu jumpa dekat tandas awam. Benda yang paling basic, benda paling asas. Selepas guna, tarik, kan? Tarik, biarkan semua najis kita tu masuk ke dalam, kan? Jangan dibiarkan. Siapa yang nak tengok najis kita yang terapung-apung tu, kan? Kita sendiri pun tak sanggup nak tengok, apatah lagi orang lain. Ini semua adalah perkara yang terlalu asas. Bila ada sampah, buang dalam tong sampah. Sebab itulah kita ni dipandang rendah oleh masyarakat dunia lain, kan? Sebab apa? Perkara mudah macam ini pun kita tak selesai. Orang sekarang sibuk memajukan negara dia masing-masing. Tak ada lagi masalah-masalah nak buang sampah kat mana, nak tarik tandas. Ni masalah-masalah yang terlalu tidak patut terjadi, kan? Tidak patut terjadi. Sangat peliklah pemikiran yang tidak mementingkan, tidak menjaga kemudahan awam ni, kan? Telefon dirosakkan, merosakkan barang, kemudahan-kemudahan awam ni lah, prasarana ni. Tandas dirosakkan, ada yang membuang sampah dalam lubang tandas. Ini adalah satu menunjukkan tahap pemikiran yang sangat rendah, bermasalah. Kalau orang sengaja-sengaja merosakkan itu, maksudnya dia ada masalah mental. Tetapi jika orang itu tidak sengaja, dia tak tahu tapi dia buat juga, itu menunjukkan pemikiran dia terlalu rendah. Tak dapat nak, cikgu pun tak pandai nak cakap, kan? Ni sangat lemah, kan? Sepatutnya ini tidak menjadi masalah kita lagi, kan? Ini budak kecil, kan? Adik-adik kamu pun tahu kalau tong sampah dibuang dalam tong sampah. Pening kita tengok keadaan macam ni, kan? Kalau kita tengok, sedih kadang-kadang. Kita pergi di bandar kita, kan? Terdapat orang membuang sampah merata-rata. Yang naik kereta tu buang sampah keluar daripada tingkap macam tu saja. Tak dapatkah dia simpan sampah tu dulu dalam kereta sampai satu tempat yang ada tong sampah, dia buang kat dalam tu? Tak, dia buang juga dekat luar, kat tepi jalan. Kereta cantik, kereta mewah, berkilat-kilat, tapi pemikiran, mentaliti tahap longkang. Tahap rendah. Terlalu rendah. Ini sangat memalukan. Kita sebagai manusia, manusia di mana pun, kita sepatutnya tahu, dapat fikirkan bagaimana sepatutnya kita bertindak dalam sesuatu keadaan. Yang paling mudah ni, kalau sampah, buang dalam tong sampah lah. Ini sangat asas, kan? Ini kadang-kadang memalukan diri kita sebagai rakyat Malaysia. Terdapat juga bukan segelintir, saya rasa ramai juga ni. Kalau taklah sampah banyak dekat tepi jalan tu, kan? Mudah, lebih lagi di waktu PKP ni. Apa tu? Topeng tu, kan? Topeng untuk kamu keluar tu. Topeng semasa kita guna masa PKP ni, merata-rata tempat dibuang. Sangat memalukan. Ini sifat yang terlalu rendah. Baiklah. Jadi kita tengok peta minda di sini.
Di bawah, peta minda di bawah menunjukkan pelbagai cara menggunakan prasarana secara berhemah. Tengok ni, cara menggunakan prasarana secara berhemah. Tidak merosakkannya. Contohnya semasa di taman permainan, gunakan buaian dengan berhati-hati. Ini sangat asas. Kita tak perlu bertindak sesuatu yang boleh membolehkan kita merosakkan kemudahan prasarana yang telah disediakan di taman permainan. Tetapi terdapat juga yang kita tidak tahu sikap, kenapa wujudnya sikap macam ni. Tempat yang sepatutnya tak boleh berdiri, mereka berdiri. Contohnya buaian, kadang-kadang mereka putuskan rantai buaian tu. Jadi kita pun tidak faham apakah menyebab seseorang itu bersikap demikian. Jadi kita jangan buat macam tu. Baik, yang kedua, menggunakannya dengan jimat dan tidak membazir. Contohnya menutup suis lampu dan kipas selepas menggunakannya. Ini pun asas. Dah tak pakai, tutup. Tak ada orang dalam bilik, apa hal kipas dan lampu masih terbuka, masih menyala, tutup, jimat, berjimat. Ini sangat merunsingkan jika masih ramai bersikap tidak mengambil berat tentang perkara-perkara asas ini. Yang ketiga, menggunakannya dengan betul. Contohnya, pumpkan air selepas menggunakan tandas awam. Cikgu dah bagi tahu pasal ni. Ini tak payah kita huraikan lagi lah. Sebenarnya cikgu geram sebenarnya. Baiklah. Seterusnya kita tengok mematuhi peraturan yang ditetapkan. Contohnya, tidak mengotorkan kemudahan di stesen pengangkutan awam. Jadi kita cuba menjaga kebersihan. Ini sangat asas, kan? Sekali lagi cikgu suka ulangi memberi contoh negara Jepun. Saya harap murid tidak bosanlah dengan cikgu asyik memuji Jepun. Tapi dalam bab kebersihan kita perlu kita perlu sedar, kita perlu mengakui bahawa mereka ni memang sangat bersih, kan? Kita tidak payah cerita tentang sampah di tepi jalan. Memang mereka tak buang sampah tepi jalan. Dah sikap mereka macam tu. Itu yang kita nak dalam masyarakat kita, dalam kita sebagai rakyat Malaysia. Kita tengok longkang mereka di tepi jalan tu terdapat ikan koi, ikan mas. Tahu ikan mas, ikan perhiasan. Kalau kita bubuh dalam akuarium kan. Tak, mereka dalam longkang di tepi jalan tu pun ada ikan macam tu. Menunjukkan betapa bersihnya longkang mereka. Tengoklah keadaan kita di negara kita, kan? Sebab terdapat sikap rakyat, kan? Yang tidak mengambil berat perkara-perkara asas, kan? Sampah buang dalam tong sampah. Paling mudah. Kita ni tak payahlah cerita pasal longkang ada ikan mas. Yang ni sampah-sampah tepi jalan tu, face mask yang selepas digunakan tu, pelitup muka tu kan, buang dalam tong sampah. Itu pun tak berjaya. Kalau kumpul tu, kalau kita jalan bawa plastik beg hitam yang besar tu, saya rasa berbeg-beg penuh, kan, dengan face mask. Face mask campak di sana sini.
Sangat memalukan. Kalau orang Jepun tengok, mana kita nak sorok muka kita. Baiklah, prasarana yang disediakan oleh kerajaan ialah hak kita bersama. Hak kita bersama maksudnya kita jaga bersama, bukan hak kita kita buat sekati, rosakkan, kotorkan. Saya pun tidak faham kenapa kita perlu merosakkan dan mengotorkan hak kita sendiri. Ini satu pemikiran yang terlalu rendah. Kita bertanggungjawab untuk menjaga dan menggunakannya dengan berhemah. Yang kita belajar ni, sikap berhemah menunjukkan kita mengamalkan nilai sederhana demi kebaikan bersama. Penting, penting kita bersikap, kita berhemah dalam banyak perkara. Dalam kes ni, dalam hal ni kita tentang prasarana. Baiklah, mari kita tengok, ni kita skip. Mari kita tengok satu teks di bawah ni. Ni kira macam karatan akhbar lah ni. Kita tengok. Tarikh 18 Oktober mengingatkan aku kepada kebakaran beberapa buah rumah yang telah berlaku setahun yang lalu. Ni bukan surat khabar ni. Ni bukan karatan akhbar. Dia macam dialog, macam cerpen ni kan. 3 nyawa telah terkorban dalam kebakaran tersebut. Macam diary pula ni. Kejadian ini disebabkan oleh perbuatan beberapa orang penduduk yang menyalahgunakan pili bomba. Ni pili bomba. Macam mana ni boleh terkorban dalam kebakaran akibat orang menyalahgunakan pili bomba? Mari kita baca terus. Aku pernah ternampak beberapa kali penduduk menggunakan air dalam pili bomba untuk kegunaan harian. Ini untuk kecemasan, bukan untuk kegunaan harian. Inilah kadang-kadang manusia yang tidak faham ni. Manusia yang hanya mementingkan diri sendiri. Akibat terlalu kerap menggunakannya, berlaku kerosakan pada pili bomba yang menyebabkan tekanan air di dalam pili bomba menjadi rendah. Sebab selalu digunakan, dia jadi rosak. Jadi tekanan air ni pun rendah. Air nak keluar jadi perlahan ataupun tak keluar langsung. Hal ini menyebabkan anggota bomba tidak dapat memadamkan api dengan cepat semasa kebakaran. Tengok tu. Terkorban, orang mati, nyawa orang hilang sebab sikap yang tidak berhemah lah. Tidak mengambil berat tentang perkara-perkara yang asas. Itu pili bomba bukan untuk kegunaan harian. Nama saja pili bomba, bukan pili rumah kita ni. Itu kegunaan harian. Itu pun kita kena gunakan secara berhemah. Mana boleh kita buka air sentiasa. Kan? Dah pakai tutup. Itu perkara asas. Kan? Ini kan pula pili bomba untuk perkara yang cemas, untuk kecemasan. Digunakan hingga mengakibatkan hilang nyawa orang terkorban. Bagaimana mereka yang memakai itu nanti boleh memaafkan diri mereka sendiri akibat sikap mereka itu. Akhirnya berlakulah kemalangan jiwa dan kemusnahan harta benda. Aku merayu masyarakat supaya menggunakan kemudahan awam secara berhemah demi kebaikan bersama. Tengok ni kebakaran rumah. Sikap yang mentaliti yang terlalu rendah lah. Sebab itulah berlaku macam ni. Jadi cikgu rasa sampai di sini. Cikgu harap murid-murid dapat
dapat maklumat dan dapat perkongsian yang baik daripada cikgu, betapa pentingnya kita berkhemah dengan prasarana, kan. Kita gunakanlah dengan berkhemah dengan baik. Jangan mementingkan diri sendiri. Ini perkara yang sangat asas, kan. Perkara yang sangat asas, perlu dilatih dari muda, dari masa kamu masih muda ni. Kalau tak, bila dah besar nanti, dah dewasa nanti, bawa perangai buruk tu juga, kan. Ini biasanya macam itulah. Yang kalau kita perhatikan, kalau ada orang dewasa membazir, kotor, mengambil mudah, merosakkan harta awam, ini semua adalah kerana dia tidak dididik dari kecil. Biasanya berlaku macam tu. Baiklah, jadi cikgu berhenti dahulu. Cikgu ucapkan terima kasih dan sehingga kita berjumpa lagi.